Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para hadirin yang saya rahmati, apa khabar? Mudah-mudahan saya doakan untuk anda semua yang sedang menonton dalam kesejahteraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, perlulah kepada kita untuk mentaati perintah Allah dan sentiasa menjauhi ataupun menghindarkan diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan sifat yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita insan yang berguna, insan yang terbaik di muka bumi Allah, maupun di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, para penonton yang saya hormati, kita akan sambung daripada judul kitab yang telah pun kita baca minggu-minggu yang sebelum-sebelumnya, iaitu berkenaan dengan kitab mensucikan jiwa karangan kitab Imam Said Hawa rahimahumullah. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan sambung perkara yang telah pun saya bincangkan minggu yang lalu, macam mana kita nak mencapai kehidupan solat kita daripada 6 perkara yang saya sebutkan. Kalau kita masih teringat ataupun boleh melungsuri laman Facebook Masjid Kampung Siglap minggu yang lalu, berkenaan 6 perkara yang untuk menghadirkan di hati tersebut melalui menerusi tafahum, ta'zim, haibah, raja dan haya. Jadi perkara-perkara ini akan saya katakan kita pergi lagi detail ataupun secara lebih terperinci. Jadi kenapa kita nak kena tahu secara terperinci untuk menghadirkan jiwa kita di dalam solat kita. Kita nak timbulkan perkataan rasa takut, rasa malu kepada Allah, rasa segala-galanya. Sebab bila mana ibadah solat itu dia dilakukan secara sempurna, insya-Allah kesempurnaan itu akan berlaku kepada semua ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungjawabkan ke atas individu yang dikatakan mukallaf. Apa itu mukallaf? Taklif, kewajipan. Orang yang dikatakan muslim, berakal dan tahu dikatakan sebagai hurriyah. Jadi bila dia ini ada sikap yang dikatakan syarat yang saya sebutkan tadi, maka dia dah pun diterima, kewajipan tersebut diberikan kepadanya untuk menerima. Jadi macam mana kita nak timbulkan hadirnya hati, hadirnya hati bila kita nak melakukan sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanyakan kepada semua, bila kita melakukan ibadah, pastinya kita akan kata kita inginkan keredaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita inginkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahu tak kita bahawasanya kadang-kadang bila kita melakukan ibadah, pasti akan ada gangguan, pasti akan ada sesuatu yang hadir yang boleh melalaikan diri kita. Sesungguhnya kita adalah manusia, kita lalai. Dan tapi bagaimana kalau kita ingin mengelakkan daripada perasaan lalai tersebut? Jadi pertama sekali, untuk kita bincangkan pada hari ini, untuk menghadirkan timbulnya tafahum dalam solat. Tafahum itu apa? Kefahaman. Bila hadirnya hati, setelah kehadirannya hati, sebab maksudnya kehadiran hati ni kita dah fokus apa yang kita ataupun tujuan yang kita ingin capai, iaitu mardatillah. Untuk kita dapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat kebaikan, kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita katakan tafahum, kehadiran hati,
sentiasa berfikir dan mengarahkan fikiran untuk mengetahui makna. Jadi kalau siapa yang mempunyai buku, dia berbuka muka surat yang 40, kita nak kena tahu bahawasanya mengetahui makna apa yang dia ingin ucapkan dalam ibadah yang dia lakukan, dan apa hikmah yang ada, sama ada menerusi yang tersurat ataupun yang tersirat. Jadi perbezaannya di sini, bila mana kita melakukan ibadah, kita dah faham, kita tahu apa yang kita bacakan, apa yang kita lakukan secara fizikal. Sebab solat ini menunjukkan secara fizikal, dan pada masa yang sama dia digunakan juga secara qauliyan, secara perkataan, ucapan. Beza dia dengan ibadah tawaf. Ibadah tawaf dan solat ni berbeza. Tawaf kita tak ada pun zikir yang ditetapkan. Tawaf tak ada zikir yang ditetapkan. Namun ada sebahagian daripada para asatizah, para ulama, dia tetapkan pusingan pertama nak baca apa, pusingan kedua nak baca apa. Itu bagi kata orang tu memudahkan seseorang individu tu melakukan tawaf dalam bentuk yang dikatakan, pusingan pertama saya baca doa yang telah pun tertera dalam buku. Tapi bagi pandangan saya secara peribadi, dia tidak ada doa yang khusus. Maksudnya tidak ada doa yang khusus, tidak ada penetapan. Tawaf tetap sah. Yang penting dia berdoa, yang penting dia berzikir. Bila dia melangkahkan kaki, kita tawaf, kita akan cakap, kita pusing 7 pusingan. Kenapa nak kena 7 pusingan? Dia dah mula berfikir, kenapa kita pusing dekat batu hitam? Adakah batu hitam ini yang kita sembah? Kita dah mula berfikir. Di sini yang dikatakan ta'abudiyah. Bila Allah perintah melakukan ibadah, kita lakukan dengan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Jadi bezanya tawaf, kita lakukan tawaf, dia fizikal berjalan, pusing keliling Kaabah 7 kali pusingan. Tak ada doa yang ditetapkan. Kalau ada pun yang kita baca tu, bila kita dah masuk di rukun Yamani, disunahkan kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suruh diulang-ulangkan doa tersebut. Jadi bila dalam solat dia ada pergerakan, sallu kama raaitumuni usalli, pergerakan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pergerakan yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lakukan. Dia ada doa yang khusus yang perlu kita lakukan. Dan doa ini, ayat ataupun surah yang perlu dibaca, kita nak kena faham secara kata orang itu kurang sikit, kita tahu apa yang diinginkan. Itu maksudnya dengan tafahum. Bila kita dah faham, bila hal-hal menjadi bahan fikiran itu tidak dilenyapkan, maka fikiran tidak akan terpalingkan darinya. Bila kita tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, kita mudah faham apa yang kita sampaikan. Jadi itu yang nak menunjukkan tafahum ini kita lakukan dengan pemahaman, dengan hati yang kita katakan hati yang tahu apa yang diinginkan, apa yang kita inginkan. Jadi siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak mengingatnya, sehingga dengan demikian ingatan kepada yang dicintai pasti melanda hati. Itulah sebabnya kita dapat melihat orang yang mencintai selain Allah, pasti solatnya tidak terhindar dari pelbagai lintasan fikiran yang liar. Maksudnya apa? Ada di kalangan kita yang solat tetapi dia lalai, dia alpa. Bila mana dia alpa, dia lebih cintakan apa yang dia ada daripada dia mencintai Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang memberikan dia sesuatu, Tuhan yang memberikan dia rezeki, Tuhan yang memberikan dia nikmat, Tuhan yang memberikan dia kehidupan, kesenangan dan sebagainya. Dia lupa tu. Jadi bila kita melakukan ibadah, kita kena ingat siapa Tuhan yang memberikan kepada kita. Kita berikan yang terbaik, kita tunjukkan yang terbaik. Bila mana perasaan
kefahaman tu dah timbul, perkara yang kedua secara detailnya kita lihat kat sini, rasa ta'zim, hormat. Apa maksud dengan hormat ni? Bila kita tengok kat dalam buku ini, Imam Syed Hawa ni dia pecahkan perkataan ta'zim ni kepada dua. Pertama, ma'rifat akan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ma'rifat akan kehinaan diri dan statusnya. Maksud status ni kat sini, apa yang dibawa pada ketika itu, yang diberikan amanah ataupun pekerjaan yang dilakukan. Jadi dengan dua makrifat yang kita ada ni, kita akan timbul rasa ta'zim. Kita akan rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita katakan tentang makrifat, kemuliaan dan keagungan Allah, kita akan lihat kebesaran-kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Kita akan lihat bahawasanya kita ni kerdil. Tak boleh sombong. Jangan sangka diri ni sentiasa baik. Kena sentiasa rasa insaf kepada diri. Bukan saya katakan diri saya ni baik, tak. Tetapi kadang-kadang kita manusia, kita alpa. Jadi kena ada sesuatu yang boleh kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat, kita nak hanif. Hanif ni apa? Hanifan muslimah. Kita nak kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Seharian kita bekerja, pasti kita ada melakukan sesuatu perkara-perkara yang kurang baik. Tapi bila kita melakukan ibadah ni, kita mengharapkan biarlah apa yang kita lakukan satu hari ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak kita mati dalam kerugian. Kita nak kita mati dalam keberuntungan. Kita untung. Maksud untung kat sini apa? Maksud untung di sini, kita dah lakukan kebaikan dengan sewajarnya, seikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kedua benda ini kita miliki, kita akan rasa pasrah. Kita berserah kepada Allah. Dikatakan istiqanah. Kita berasa pasrah. Kita berdaya, tidak berdaya. Kita ni manusia. Apa daya kita ada? Kalau Allah izinkan kita angkat, berapa berat yang kita boleh angkat, saudara-saudari sekalian. Orang boleh angkat berapa kilo, 20 kilo, 30 kilo. Itu pun dia perlu apa? Dia perlu latihan. Latihan demi latihan, latihan demi latihan, baru pergi Olimpik. Bukan terus angkat, patah tangan, urat terus tercabut. Tetapi kita ni nak dikatakan kita tak ada daya dan upaya. Jika Allah kata tak boleh angkat, tak boleh angkat. Kalau Allah kata tak berjaya, takkan berjaya. Sebab tu akan ada perkataan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi bila mana kita ini bertakwa, Allah buka jalan. Kan ada kan hadis, jangan takut. Kalau betul itu adalah kepunyaanmu, itulah kepunyaanmu. Kalau Allah izinkan. Tapi kalau Allah kata tak, itu bukanlah hak kita, bukan milik kita. Walaupun kita dah genggam, pasti dia akan habis kepada yang lain. Macam tu. Jadi pertama, kalau kita dah ada dua makrifat, pemahaman ni, iaitu menunjukkan keagungan kepada Allah. Yang kedua, kita tahu siapa diri kita. Kita akan jadi manusia yang sentiasa pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak ada berdaya, dan akhirnya dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila dah ada perasaan yang dikatakan rasa ta'zim, dah ada perasaan tafahum, kita pula akan timbul rasa haibah. Rasa haibah ni apa? Rasa haibah ni rasa takut yang bersumber dari rasa hormat. Bila kita ada haibah, kita rasa hormat, rasa takut. Kita tak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Sebab tu dia namakan ihsan. Anta abudallah ka'annaka tara fa innam yakun tara fa innahu yarak. Allah nampak kita. Allah perhatikan kita. Bila mana Allah nak gulingkan kita, dalam sekelip mata Allah boleh gulingkan kita.
Jika Allah nak buka aib kita, dalam sekelip mata Allah boleh buka aib kita, sama ada kita perasan ataupun tidak. Jadi bila kita lihat kat sini, kita nak kena tengok macam mana nak dikatakan kita takut dan kita rasa hormat dengan Allah, dengan melihat kebesaran Allah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sentiasa baca, ya, Allah ni apa? Memiliki apa? Langit dan bumi. Kan kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca ayat kursi. Siapa tu Allah? Hayyul qayyum, hidup. Kita ni akan mati. Kita akan mati. Dia berdiri dengan sendirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencipta langit dan bumi, duduk di singgasana arsh. Jadi dengan melihat keagungan keesaan Allah, kita insan akan rasa dirinya kerdil. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita ni kecil. Allah tengok dunia ni bagaikan sayap nyamuk. Kecilnya kita ni, nak dibandingkan dengan semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dan matahari, siapa lagi besar? Kita dan juga apa? Dan juga gunung, siapa lagi besar? Kita dan laut, siapa yang lebih luas? Tetapi bezanya kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mempunyai akal, kita mempunyai perasaan. Itu bezanya antara kita dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi makhluk ini semua ni hidup. Makhluk ini hidup dan dia tahu keadilan. Dan bila mana dia tahu tentang keadilan, dia akan buat apa permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan manusia yang lalai. Siapa sangka laut boleh terbelah, membenam Firaun, memakan Firaun? Siapa yang boleh sangka bumi yang luas ini boleh menelan Qarun? Bila tiada keadilan yang dilakukan oleh manusia, Allah gunakan alam bercakap. Allah gunakan alam untuk tunjukkan keadilan. Ingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di bumi yang nyata, hidup di dalam pijakan yang kita masih menjejak di tanah, yang Allah di atas sedang melihat kita. Jadi kita kena rasa takut dan hormat. Kalau kita boleh rasa takut dan hormat dengan apa kata orang tu, undang-undang manusia, kita pun kena tahu yang bahawasanya undang-undang Allah itu adalah benar. Baik. Maka secara tegasnya, semakin bertambah pengetahuan tentang Allah, semakin bertambah pula rasa takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bila mana kita dah ada perasaan haibah, di sinilah akan adanya perasaan raja. Perasaan raja ini, dia datang dengan perasaan berharap. Dia rasa berharap. Berharap, dia tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki. Dia yakin dengan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu Allah tidak akan menganiaya hamba-Nya. Dia yakin perkara tersebut. Sebab dia tahu yang Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Bila dia ada perasaan raja, apa ni raja? Dia berharap, pengharapan, dengan sikap kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha memberi. Allah maha memberi. Kalau hari ini Allah tidak memberikan kepada kita, tak mustahil hari esok Allah akan memberi. Allah nak melihat adakah kita ada kesungguhan dalam berdoa, mengharapkan. Allah nak lihat adakah kita ni ikhlas dengan dia ataupun tidak. Baik, para hadirin, akhirnya bila kita lihat kat sini, bila kita dah ada perasaan yang dikatakan perasaan raja, kita akan ada perasaan malu. Perasaan malu ni akan muncul melalui perasaan serba kekurangan. Kita ni tak sempurna. Sebab tu kita selalu kata, kita cakapkan,
kita merancang, Tuhan yang tentukan. Saya rancang, tapi Tuhan yang tentukan. Jangan kita kata kita tentukan. Tak boleh. Okay? Yang tentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh. Waktu kita lihat zaman Abraha. Abraha menguasai negara ataupun negeri Yaman. Abraha datang untuk memecahkan Kaabah dengan askar dia. Askar bergajah. Dia nak tentukan bahawasanya Kaabah tu boleh roboh. Tetapi dia lupa yang mengawasinya adalah raja sekalian alam. Siapa yang Allah lantik? Burung. Yang kita kenal burung ababil. Dan gajah dan ababil, siapa lebih besar? Ikut hukum akal, gajah dah besar. Tapi bila kata hukum yang Allah katakan kamu akan musnah, dia akan musnah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nak lakukan sesuatu, hanya menggunakan perkataan kun, jadilah, maka dia akan jadi. Allah. Ingat, Allah nakkan kita baik, kita doa yang terbaik, kita minta dengan Allah, insya-Allah Allah akan bagi yang terbaik. Tapi kalau bila mana kita ada sifat sombong, ingat, Allah nak gulingkan kita, Allah nak jatuhkan kita dengan sekelip mata, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Rasa malu, rasa cacat tentang dirinya, kelemahannya, yang bahawasanya kita ni semua akan kembali kepada Allah, yang mana kita ni semua ni akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah persiapan kita? Semua itu akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin, bila kita lihat di sini, kesemuanya yang telah pun saya rungkaikan, yang saya kongsikan, bagaimana kita dapat lakukan perkara-perkara tersebut, daripada ta'zim, daripada tafahum, daripada haya, daripada perasaan raja, kita nanti dapat melakukan ibadah yang lain. Sama juga, ambil faktor yang tadi tu. Saya berpuasa disebabkan apa? Ambil balik, timbulkan balik. Dan ada pengajaran-pengajaran di sebalik ibadah tu. Kita sendiri yang tahu. Memang ada orang kongsikan hikmah dia begini-begini, tapi kita pun ada cerita kita. Bila kita solat, kita akan rasa apa yang kita dapat. Bila saya baca Quran, apa yang saya rasai. Bila saya buat ni, saya pun rasai. Pengalaman orang masing-masing, semua ada pengalaman masing-masing. Okay? Dan kita boleh kongsikan pengalaman kita. Tak semua pengalaman orang tu sama, dia berbeza. Yang tak semua orang tu dia sama. Semua ada masing-masing punya perbezaan. Sebab tu dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya tutup ni, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am dalam ayat 132, 132, wa likulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh darjat ataupun seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi bila mana kita lakukan sesuatu perkara, kita lakukan yang terbaik. Bila kita lakukan, kita buat yang terbaik. Kerana apa? Kita nak bila datang di depan Allah, illa man atallah biqalbi salim. Kita nak bila kita datang di hadapan Allah, tiada lagi sifat-sifat yang kita boleh tolak, bahawasanya saya tidak tahu dan sebagainya, ataupun kita salahkan orang lain, tuding jari kepada orang lain. Kita nak datang di sisi Allah, biarlah kita datang dengan hati yang sejahtera, hati yang aman, hati yang selamat. Jadi para hadirin, mudah-mudahan dengan perkongsian yang saya berikan ini dalam tempoh ataupun masa yang singkat ni, dia memberikan kebaikan kepada para hadirin. Dan kita berdoalah sama-sama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, menjaga diri keluarga kita daripada segala-galanya. Di antaranya untuk mengelakkan diri
daripada apa kata orang tu, balak. Rajin-rajinkanlah jari jemari tu untuk terus menyokong dana yang ada di hadapan kita, tak kiralah masjid ke atau segalanya. Dan kami mengharapkan sokongan daripada penonton untuk terus menyokong dana usaha ataupun peningkatan masjid Kampung Siglap. Mudah-mudahan jasa yang anda berikan, walaupun sikit di sisi Allah, sekiranya keikhlasan itu ada, dia berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan sumbangan yang anda berikan, Allah Subhanahu Wa Taala tolak segala balanya, insya-Allah. Baik, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri, kealpaan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.